Standard pembelajaran adalah 12.1.2 mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat perkongsian mengenai kaedah pengumpulan data dan bagaimana membina carta gundalan dan jadual kekerapan. Okey, jom kita start. Selamat datang ke channel Cikgu Razlina. Data boleh dikumpulkan dengan pelbagai kaedah. Okey, saya akan terangkan 4 kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah temu bual. Okey. Kaedah temu bual ni adalah seperti kaedah bersemuka. Kita mendapatkan maklumat secara temu bual dengan responden kita. Okey, contohnya bagaimana cara murid datang ke sekolah ataupun kekerapan murid melalui FB dan banyak lagi soalan untuk kita temu bual, untuk kita mendapatkan data dan kita pun akan mencatatkan data yang kita perolehi. Kaedah yang kedua adalah kaedah tinjauan. Kaedah ini kebanyakan menggunakan borang soal sedik. Maksudnya kita membina soalan untuk kita perolehi data dengan membuat soal selidik dan memberikan soal selidik tersebut kepada beberapa orang responden yang kita perlukan. Okey, contohnya di sini adalah apakah program TV yang paling digemari. Kaedah yang ketiga adalah kaedah pemerhatian. Kaedah ini adalah dengan memerhatikan dan mencatatkan data yang kita perlukan. Contohnya di sini adalah bilangan kereta yang melalui satu persimpangan dalam masa 1 jam. Kaedah yang keempat adalah kaedah eksperimen. Kaedah ini sering kita gunakan dalam mata pelajaran sains, iaitu kita nak melihat contohnya lah untuk mencatat perubahan suhu air panas yang akan menyejuk dalam masa 5 minit. Jadi kita akan catatkan perubahan suhu tersebut. Dan banyak lagi eksperimen yang lain dilakukan dalam subjek sains menggunakan kaedah eksperimen. Selepas data dikumpulkan dengan menggunakan kaedah yang kita pilih tadi, apa yang perlu, langkah yang seterusnya, apa yang perlu kita buat adalah mengklasifikasikan data tersebut. Okey, data boleh diklasifikasikan kepada data kategori dan data numerik. Okey, kalau kita lihat data kategori, dia adalah untuk mengukur ciri. Contohnya jenis kasut, warna, jantina, punca lewat datang sekolah dan banyak lagi kategori yang kita boleh klasifikasi sebagai data jenis kategori. Okey, data yang kedua adalah data numerik. Apa itu data numerik? Dia adalah untuk mengukur kuantiti seperti masa ataupun ketinggian, sama ada ketinggian orang ataupun ketinggian pokok, ataupun bilangan buku yang ada di dalam beg ataupun bilangan buku yang ada di dalam rak buku dan banyak lagi contoh lain yang hasilnya adalah melibatkan nombor. Data numerik pula dikategorikan kepada dua, iaitu diskrit dan selanjar. Okey, diskrit dia diukur dalam unit keseluruhan. Contohnya bilangan buku yang ada dalam satu beg ada 10 buah buku. Ataupun contoh yang kedua, bilangan ahli keluarga ialah 6 orang. Jadi dia ukur secara keseluruhan. Manakala data selanjar diukur mengikut skala yang berterusan. Contoh dekat sini adalah jisim badan murid-murid ialah 50 kg, 53.5 kg dan 60.5 kg. Selesai penerangan saya mengenai kaedah pengumpulan data. Ada 4 kaedah.
Dan klasifikasi data ada dua, iaitu data numerik dan data kategori. Selepas kita mengklasifikasikan data, langkah yang seterusnya ialah mengorganisasikan data tak terkumpul dengan membina jadual kegerapan. Sebelum tu, apa dia data tak terkumpul? Ia adalah data mentah yang belum diproses. Data yang kita dapat dengan menggunakan 4 kaedah tadi yang kita telah pilih satu kaedah untuk kita dapatkan maklumat. Sekarang saya tunjukkan bagaimana untuk membina carta gundalan dan jadual kegerapan. Okey, kita lihat kepada soalan ini. Data di bawah menunjukkan bilangan adik-beradik dalam 24 buah keluarga. Okey, ada 24 data di situ dan kita nak bina carta gundalan dan jadual kegerapan. Kalau kita lihat di sini, kita mesti bina 3 bahagian, iaitu bilangan adik-beradik, gundalan dan kegerapan. Kalau kita lihat data tersebut, bilangan adik-beradik yang paling sikit adalah 1 dan yang paling ramai adalah 5. Jadi kita masukkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk bahagian gundalan, kita tandakan dengan tanda slash untuk mewakili kemunculan data satu kali bermaksud satu slash satu kali data. Okey, kalau kita lihat kat sini, nombor 3, okey, kita tandakan supaya tidak berlaku elakkan data tertinggal ataupun digunakan sekali lagi, dan tandakan di bahagian gundalan, tandakan slash. Kemudian kita tengok kepada data yang kedua, iaitu 5. Kita tandakan slash di bahagian 5 dan kemudian kita lihat 1, tandakan 1, 4, tandakan 4 dan seterusnya. Kita buat sehingga semua data yang ada itu tamat. Okey, pastikan anda tandakan data yang telah digunakan untuk mengelakkan daripada data tertinggal atau digundalkan sekali lagi. Kita lihat di sini bilangan 3 adik-beradik ada 4 data. Jadi untuk data yang kelima, apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan, tandakan begini, iaitu seperti satu ikatan. Jadi satu ikat ada 5 data. Kemudian kita isilah data yang seterusnya. Setelah kita isikan semua data di bahagian gundalan, kita tengok bahagian kegerapan. Kegerapan ialah bilangan kali bagi suatu maklumat itu muncul dalam suatu set data. Jadi kita tengok di bahagian gundalan ada berapa slash. Okey, kita tengok bahagian yang pertama, bilangan adik-beradik seorang, ada 3 kegerapan di situ. 2 adik-beradik ada 6, 3 adik-beradik ada 9, 4 adik-beradik ada 3 dan akhir sekali 5 adik-beradik ada 3. Jadi kita jumlahkan semua kegerapan di situ mesti ada 24. Itu 24 data. Jadi selesai sudah kita membina carta gundalan dan jadual kegerapan. Itu saja penerangan saya mengenai tajuk pengumpulan data dan membina jadual kegerapan. Jadi saya harap ianya dapat membantu anda untuk memahami tajuk ini dengan lebih baik lagi. Okey, dengan itu sila cuba buat latihan ini. Jom kawan-kawan kita buat latihan. Selamat mencuba. Sila like, subscribe dan share. Terima kasih.